Oke, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar di bahagian Miri ya. Terlebih dahulu pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak pustaka di atas undangan untuk kita sama-sama berkongsi mengenai satu topik yang tidak kurang pentingnya dalam perkhidmatan kesihatan ya, yaitu bantuan praktik dan terapi sokongan dalam perkhidmatan sosial perubatan khususnya di Hospital Miri. Saya Abu Bakar Isdail, pegawai sosial perubatan daripada Hospital Miri. Okey, objektif taklimat pada pagi ini adalah untuk memberi pendedahan tentang beberapa komponen penting yang terdapat dalam perkhidmatan kita lah ya. Di antaranya pengenalan kepada perkhidmatan kerja sosial perubatan, latar belakang perkhidmatan kita, apa dia definisi kerja sosial, definisi kerja sosial perubatan, dan apa dia intervensi biopsikososial. And then yang seterusnya kita akan turut berkongsi mengenai objektif dan kefungsian jabatan dan apakah peranan pegawai-pegawai kerja sosial perubatan, fungsi Jabatan Kerja Sosial Perubatan di Hospital Miri, dan komponen-komponen perkhidmatan serta tata cara dan prosedur rujukan ya, termasuk juga lain-lain iaitu projek community ya. Okey, latar belakang jabatan ini sebenarnya untuk makluman telah lama. Perkhidmatan kita sebenarnya telah lama, iaitu sejak tahun 1952 lagi. Tuan-tuan belum lahir lagi kan waktu tu? Saya pun belum lahir lagi. Okey, perkhidmatan kebajikan atau kerja sosial perubatan ini telah sebenarnya bermula di hospital-hospital kerajaan di seluruh Malaysia sejak tahun 1952, belum merdeka lagi, iaitu beberapa tahun selepas Jabatan Kebajikan Masyarakat ditubuhkan. So ketika itu kita punya peranan ni dia memang sama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Hanya selepas itu pada 1971 barulah kita ada berasingan lah ya, dan khususnya kalau di Hospital Miri ini perkhidmatan kita mula beroperasi sejak tahun 1971. Saya pun juga belum lahir lagi waktu itu, dengan nama Unit Kebajikan Perubatan, dan telah dinaik taraf kepada Jabatan Kerja Sosial Perubatan sejak tahun 2008. Okey, berikut adalah catat organisasi kita lah. Dalam perkhidmatan ini tak banyak puan. Kita hanya ada 3 orang pegawai dan dengan dibantu oleh 2 orang kaki tangan sokongan lah. So you boleh bayangkan satu bahagian Miri ni betapa luasnya ni, meliputi Lawas, Limbang, Baram kan, Bintulu, kawasan Lolo. Memang terus terang cakap kan, memang kita macam mana cakap terlalu banyak kes rujukan lah. So proses tu agak perlahan sedikit lah, mengikut keutamaan kes Okey, lokasi kita ada yang pernah pergi tak? Belum? Atau saudara mara yang pernah pergi kan? Belum So saya jemput lepas ni datang Okey, lokasi kita terletak di bilik 23, di hujung sekali. Selalu orang confuse, mana unit kerja sosial ni? Mana unit sosial perubatan? So paling hujung sekali bersebelahan dengan unit pemulihan cara kerja dan jabatan psikiatrik. So disitulah letaknya kami, bilik nombor 23 ya. Okey, apa dia definisi kerja sosial? Definisi kerja sosial adalah merujuk kepada profession kerja sosial yang berfungsi untuk mengenal pasti perubahan sosial dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan kemanusiaan dan memastikan kefungsian manusia itu terjamin. Prinsip hak kemanusiaan dan keadilan sosial adalah menjadi teras kepada tugas kerja sosial perubatan So ini adalah berpandukan kepada satu badan khas lah yang berfungsi untuk mengawaslia kita punya perkhidmatan daripada IASSW dan IFSW pada tahun 2001. Panjang kalau saya sebut satu-satu ni. Okey, seterusnya apa dia intervensi biopsikososial? Intervensi biopsikososial adalah satu pendekatan tanpa penggunaan ubat-ubatan. So kalau di hospital ni tuan-tuan, puan-puan, selalunya dari segi biologi, pihak klinikal kan, pihak kita punya pegawai-pegawai perubatan yang akan merawat pesakit dari segi biologi lah. Tapi kalau dari segi dia punya psikologi, so pihak kita lah
ya, di mana satu pendekatan tanpa penggunaan ubat-ubatan di dalam pengendalian masalah kognitif dan sosial agar klien dapat berfungsi pada tahap yang optimal. Ia saling melengkapi proses rawatan lah. Kalau dia ada penyakit, mestilah dia punya sosial terganggu kan. So ini seiring dengan konsep holistic and comprehensive care daripada sudut fizikal, mental, sosial dan spiritual. So kita rawat semualah, bukan hanya rawat penyakit, tapi kita rawat juga dia punya emosi, dia punya psikologi, semualah puan. Okey, apakah peranan kita? So peranan pegawai kerja sosial perubatan. Okey, berikut saya akan jelaskan sedikit mengenai apakah peranan pegawai-pegawai kerja sosial perubatan di seluruh fasiliti kesihatan lah, khususnya di Hospital Miri ya. Salah satu peranan profession ini adalah untuk membantu semua pesakit daripada pelbagai aspek lah. Dalam perkhidmatan yang disediakan adalah berbentuk dalam perkhidmatan disediakan sama ada dalam bentuk terapi sokongan serta bantuan praktik. Ini yang tajuk utama dia tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Antara aspek yang diberi tumpuan oleh pegawai sosial perubatan adalah meliputi, ini yang paling utama lah ya, meningkatkan kualiti hidup. Yang kedua, menangani perubahan peranan. Yang ketiga, mengenal pasti sumber dalam komuniti ya. Okey, untuk meningkatkan kualiti hidup ini, pegawai kerja sosial perubatan yang bertugas di hospital akan membantu pesakit menangani masalah kesihatan yang dialami dengan sewajarnya lah. Pengetahuan serta kemahiran pegawai kerja sosial perubatan akan tertumpu ke arah membantu meningkatkan kualiti hidup seseorang pesakit. Selain daripada itu, perasaan takut untuk pesakit bersikap Selain daripada itu, perasaan takut yang dihadapi oleh pesakit akan juga ditangani lah ya. Intervensi yang disediakan diharap akan membuka ruang kepada pesakit agar bersikap lebih positif lah terhadap potensi pemulihan mengikut keadaan. Seseorang pesakit dapat mengikuti rawatan yang dirancang dengan jayanya. Okey, bagi pesakit kanak-kanak, usaha dijalankan untuk membolehkan mereka mengikuti pembelajaran agar mereka tidak ketinggalan. Selain daripada itu, aktiviti lain yang dianjurkan bersama badan-badan bukan kerajaan serta sukarelawan untuk menceriakan suasana ketika menerima rawatan. Banyak proses kerja kami ni puan. Memang kalau kita ikut betul-betul kan, tak cukup 45 minit ke sejam pun tak cukup. Ya. Okey, yang kedua, untuk menangani peranan perubahan. Tuan-tuan puan-puan sedia maklum, bagi pesakit-pesakit ni, terutamanya yang mengidap penyakit kronik, proses rawatan dia sangat panjang tau. So di situ pun akan berlaku peranan tau, tanpa kita sedari. Kita hanya lihat daripada luaran kan, tapi puan dari segi dalaman tu memang kita tak nampak. Bila ada berjumpa pihak kita, ada yang menangis, ada yang mengadu, stres, ada yang nak bunuh diri ya. Sampai kes-kes melibatkan dalam rumah tangga lah, berlaku perpisahan, berlaku perceraian, berlaku pengabaian, macam-macam lah. Bagi pihak kami yang sentiasa berhadapan dengan kes-kes pesakit kronik kan, memang macam-macam pengalaman yang dilalui lah bersama pesakit-pesakit, memang sangat sedih. Okey, saya akan sentuh sedikit mengenai peranan pegawai kerja sosial perubatan dalam menangani perubahan peranan ya. Okey, isu lain yang sering dikendalikan seperti yang saya sebut tadi adalah mengenai perubahan peranan. Seringkali mereka yang menjalani rawatan akan menghadapi kesukaran untuk memainkan peranan atau menjalankan tanggungjawab seperti mana yang pernah mereka lakukan sebelum ketika masih sehat lah. Okey, contohnya seorang ibu yang mungkin tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya kepada keperluan keluarga atau anak, atau untuk menjaga ibu bapanya yang uzur ketika beliau menjalani rawatan. So pegawai kerja sosial perubatan
akan berbincang dengan ahli keluarga tersebut tentang perubahan peranan yang kemungkinan mereka hadapilah yang akan berlaku ya. Okey, sokongan diperlukan ini akan membantu pesakit serta keluarga mereka untuk membuat persediaan ya, yang sewajarnya agar mereka dapat menangani perubahan tersebut. So taklah mereka keliru puan kan kadang-kadang orang dah tekanan ni, dah stres ni, dah menghadapi masalah keluarga, penyakit, semualah terlibat kewangan, ekonomi. So memang mereka tak tahu nak buat apa. Mereka tak ada idea macam mana nak keluar daripada masalah tu. So di situlah fungsi kita. Memang tak nampak, tapi dari segi dalaman tu memang banyak membantu Okey, persediaan awal akan membolehkan pesakit menjalani rawatan yang diperlukan tanpa gangguan lah. Tapi kalau tanpa gangguan tu tidaklah. Dah sakit kan puan, gangguan tetap ada, tapi sekurang-kurangnya mereka positif dengan rawatan yang dijalani itulah. Itulah untuk terutamanya penyakit-penyakit kronik kan, bukan memakan sebulan 2 bulan, 3 bulan ke atas, bayangkan tu ya. Okey, di mana tadi ya? Ini akan meningkatkan potensi pemulihan bergantung kepada jenis dan tahap penyakit yang mereka hadapi. So sekurang-kurangnya mereka bersedia dari segi emosi. Apa yang mereka harus lakukan, di mana peranan mereka dalam keluarga, apa fungsi mereka. So kita akan bincang dari masa ke semasa ya. Okey, yang ketiga untuk mengenal pasti sumber dalam komuniti. Ini pun sangat penting, mengenal pasti sumber dalam komuniti ya, iaitu menghubungkan pesakit dengan sumber-sumber yang ada dalam komuniti adalah salah satu peran penting yang dimainkan oleh pihak kita lah. Ya, sumber yang dimaksudkan adalah seperti agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang menyediakan pelbagai bantuan kepada pesakit-pesakit lah. Bantuan yang disediakan oleh agensi tersebut boleh berbentuk sama ada dalam bentuk sokongan terapi atau bantuan praktik Okey, oleh sebab itu agensi dalam komuniti yang menyediakan perkhidmatan kumpulan sokongan dan bimbingan memainkan peranan yang amat penting. Khidmat kumpulan sokongan dan bimbingan akan membantu pesakit-pesakit berkongsi pengalaman dan juga menimbang kekuatan bagi menghadapi proses rawatan yang mereka jalani lah. Okey, rawatan yang mereka lalui juga ada kalanya melibatkan perbelanjaan yang besar. Memang besarlah puan penyakit kronik ni, and then kena melalui proses yang panjang pula, memanglah memerlukan kos yang tinggi. So kalau pesakit itu datang daripada keluarga yang kurang berkemampuan, yang tergolong dalam golongan B40, bayangkan, yang daripada jauh-jauh puan, daripada Long terutamanya. Kalau di Miri ni kita ramai pesakit daripada Long yang memang jauh, naik perahu, ikut laluan balak. Bayangkanlah tu, sekali turun dah charter kenderaan yang kes-kes kami hadapi kan dah sampai beratus puan. Mengalahkan tambang naik kapal terbang daripada Miri ke Kuching pula. Pergi balik dah berapa tu? Bayangkan, sedangkan mereka hanya bekerja kampung. Okey, di mana tadi So kadangkala pesakit-pesakit tidak mampu tanggung lah kalau dah panjang proses rawatan yang berbulan-bulan ni puan. So pegawai kerja sosial perubatan akan berusaha untuk membantu mereka memperolehi apa-apa bantuan lah yang mereka kehendaki. Kalau daripada bantuan terapi sokongan tu, memanglah semasa rujukan tu kita akan buat intervensi secara berterusan sekiranya perlu, dan sekiranya untuk rujukan bantuan praktik, di situ kita akan buat proses lah untuk mendapatkan alat-alat bantuan perubatan seperti mana yang dipohon oleh pegawai-pegawai perujuk daripada pegawai-pegawai perubatan atau pakar-pakar perubatan. Okey. Okey, ada soalan puan? Awal saya tanya soalan. Okey ada 3 fungsi utama lah. Fungsi yang lain tu selalunya kita buat di Hospital Miri. Kita sebagai perantara semasa proses rawatan tu. Tahulah orang kampung puan, nak cakap bahasa Melayu pun tak pandai. Kan, nak cakap dengan doktor pun takut, nak cakap dengan pakar lagi lah takut, segan. So dengan kita open. Sebab cara kita approach pesakit ni, memang kita tak ada protokol pun. Kita buat intervensi tu dalam keadaan yang biasa pun, tak ada ni,
So disitulah pesakit akan luahkan segala permasalahan yang mereka hadapi lah. Kadang-kadang pun kita disoal mengenai soalan-soalan yang berbentuk klinikal kan, sedangkan background kita tak ada klinikal pun. And then, tapi dengan doktor pesakit tak berani tanya. Berikut adalah fungsi kita punya unit lah di Hospital Miri ya. Perkhidmatan Unit Sosial Perubatan Hospital Miri bertanggungjawab untuk membuat penilaian dari aspek biopsikososial lah. Pesakit bagi mengenal pasti apa jenis intervensi yang sesuai kepada pesakit yang dirujuk, sama ada dari segi bantuan terapi sokongan dan bantuan praktik. Inilah tajuk utama kita tadi. Kita akan huraikan lagi lah selepas ini untuk bantuan praktik. Kes-kes yang diterima oleh jabatan ini adalah melalui rujukan oleh pegawai perubatan tuan-tuan ataupun pakar perubatan daripada disiplin lain yang berkaitan lah. So contohnya kalau ada rujukan daripada hospital swasta yang ada di Miri ni, banyak nih hospital orang kaya-kaya, daripada klinik private pun kita tak terima. Dia hanya khas daripada fasiliti kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan lah. Kita consider kalau anda ni memang orang yang tidak mampu. Kalau di hospital swasta ni Columbia, KPJ, apalagi BMC, itu memang orang-orang yang berkemampuan lah ya. Komponen perkhidmatan utama perkhidmatan kita, macam yang saya sentuh tadi, bantuan praktik dan terapi sokongan. Berikut hanya sebentar selalu untuk borang-borang yang digunakan lah untuk membuat rujukan. Kita punya pegawai perubatan dan pakar. Saya teruskan. So untuk makluman tuan-tuan, berikut adalah salah satu bantuan praktik yang kita sediakanlah untuk pesakit-pesakit miskin di kawasan Miri. Tapi jangan salah faham ya, bukan semuanya layak. Memang dia akan melalui proses, kita akan tapis ya. Sekiranya layak, barulah kemudahan ini kita pertimbangkan kepada pesakit-pesakit miskin untuk kemudahan bantuan tambang. Sama ada balik ke kampung di Longlong ataupun mendapatkan rawatan lanjut di luar daripada kawasan Miri, macam Kuching, Hospital Queen Kota Kinabalu, pergi Institut Jantung Negara KL dan lain-lain pusat rujukan seperti mana yang disyorkan oleh pakar-pakar perubatan di Hospital Miri. Hanyalah yang benar-benar miskin puan, bukan maknanya semua boleh. Ini kadang-kadang pesakit juga salah faham. Mereka cakap pergi jumpa kebajikan semua dapat. Sebenarnya tidak. So boleh share lah nanti maklumat ni dan saudara mara kawan-kawan yang kalau ada yang tergolong dalam kategori B40 ya. Apakah syarat puan untuk mendapatkan perkhidmatan di unit kita Yang pertama sekali hendaklah disokong oleh pihak kita sendirilah, dan yang kedua tentulah warga negara. Tapi ada juga warga negara kan? Kalau macam kami di hospital ada juga warga negara tapi tak ada dokumen. Ada tak? You setuju tak? Kalau kami di Hospital Miri selalu jugalah, terutamanya orang daripada Longlong, terutamanya Penan, kaum Penan, mereka memang origin Sarawak tapi dokumen tak ada. So macam mana kita buat kalau kes macam tu? You ada idea tak? Kan kesian kan? NGO kita di Miri pun taklah banyak sangat macam kita di Miri, NGO atau agensi bukan kerajaan ni berbanding Kuching, Kota Kinabalu ataupun di KL memang sangat banyak. Banyak sangat kita punya agensi yang boleh membantu tau. Tapi kita di Miri limited sangat. Di Miri kita hanya ada NGO Suci yang sangat aktif puan. Aktif, boleh membantulah. Selain daripada itu tak ada. Semuanya bergantung dengan pihak kita. Pesakit rujukan hospital dan klinik kerajaan saja saya dah sentuh tadi. Pesakit mental yang dibenarkan pulang juga kita boleh pertimbangkan bantuannya. Dan pesakit-pesakit tenat yang kritikal dan ingin pulang ke rumah atas risiko sendiri pun kita akan pertimbangkan. Termasuk juga pesakit orang-orang kurang upaya yang berdaftar. Kita akan pertimbangkan untuk bantuannya. Seterusnya bantuan tambang yang layak dipertimbangkan adalah untuk menanggung pesakit itu sendiri dan pengiringnya sekiranya layak.
Dan untuk mendapatkan pengiring itu pun ada kriteria tertentu lah puan. Boleh tengok antara kriteria di situ seperti keadaan klinikal pesakit yang tidak membenarkan beliau bersendirian, pesakit yang menggunakan kerusi roda atau alat bantuan berjalan yang lain, pesakit terlantar, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, dan pengiring yang dibenarkan adalah waris lah. Tak boleh lah kawan atau jiran kah, tak boleh kemudahan tadi adalah berpandukan kepada Medical Department Circular nombor 5282. So inilah kita punya punca kuasa tu. Dengan contoh yang seperti yang diberikan di bawah, pesakit hospital A dirujuk ke hospital B. So bantuan tambang disediakan oleh hospital A lah. Macam kita di hospital Miri, nak rujuk pesakit kita di Miri ni ke SGH, so perbelanjaan akan ditanggung oleh kita lah. Dan sekiranya kita nak pesakit daripada Limbang dirujuk dengan kita di sini pula, so perbelanjaan tu akan ditanggung oleh hospital Miri, Limbang. Okey, bagaimana prosedur pemohon? Dah sentuh tadi hendaklah dirujuk oleh pegawai perubatan atau pakar perubatan ataupun disiplin lain yang ada di dalam fasiliti itu yang berkaitan lah. Pesakit dalam akan diambil tindakan lah dalam hari yang sama. Pesakit yang ada di ward tu puan, sekiranya dirujuk dengan kita, untuk kemudahan ini kita akan uruskan pada hari yang sama sehingga selesai. Manakala untuk pesakit luar, khususnya daripada klinik-klinik pakar, proses dia sehari hingga 3 hari lah. Dan sekiranya untuk proses kemudahan bagi pesakit-pesakit yang berkeperluan khas, macam untuk kes-kes stretcher yang terlantar tu apa semua tu kan, itu memerlukan masa sehari hingga ke 2 minggu. So dia special kan, tempat duduk tu kena proses dia memakan masa yang agak lama sedikit lah. Berikut adalah proses penempahan tiket. Saya rasa ini saya boleh teruskan. Untuk rawatan lanjut kes medah, macam yang saya cakap tadi tuan-puan, melibatkan pesakit yang tidak stabil dan hendaklah menggunakan perkhidmatan udara melalui mask sahaja apakah kategori yang tidak stabil ni adalah termasuk pesakit yang tidak dapat berjalan langsung, yang terlantar, pesakit yang tidak boleh duduk langsung dalam kapal terbang tu, duduk pun tak boleh. Pesakit yang mengandung melebihi 27 minggu pun tak boleh. So pesakit yang menggunakan oksigen pun tak boleh. Tempahan awal, inilah yang saya sebut tadi, 7 hari sebelum penerbangan dah tempah awal, itu pun belum tentu lagi. Kadang-kadang dia lebih daripada tu, sampai ke 2 minggu, 7 hari yang berikutnya. So termasuk juga pesakit yang melebihi berat 80 kg ni, ini dari segi klinikal lah. Ini jangan tanya saya. Boleh tanya kita punya pegawai perubatan, dia lebih tahu kenapa tak boleh naik kapal terbang. Yang melebihi 80 kg pun perlu mendapat kelulusan bagi kes stretcher. So kalau kita di sini untuk penerimaan kes-kes ini, kita hanya buat pada hari Isnin dan Khamis saja tuan-tuan. Puan-puan memandangkan proses ini sedikit memakan masa. Dan kita pula bukan hanya handle satu kes, banyak pesakit-pesakit lain yang kita kena perlu ambil perhatian juga berikut adalah contoh-contoh borang-borang yang kita gunakan lah puan. Saya rasa yang ni saya tidak akan jelaskan. Saya teruskan kepada bagaimana pula dengan pesakit-pesakit daripada kategori pekerja swasta, pesara kerajaan dan pejabat awam. Tentulah tak layak kan, sebab mereka ada pendapatan sendiri. Yang kedua, mereka kalau pesara dan pejabat awam ni selalunya ditanggung oleh majikan masing-masing kan. So tak layaklah puan. Memang kes-kes begini kalau dirujuk dengan pihak kita pun, kita hanya permudahkan urusan mereka. Kita akan sediakan borang-borang tertentu yang membolehkan mereka memohon melalui jabatan masing-masing lah. Tapi kadang-kadang ada juga PTJ yang tak mampu kan sebab kekurangan ni. So kesianlah pesakit tu. Ada soalan? Untuk kaki tangan swasta pula puan, macam syarikat-syarikat GLC yang kita akui memang company yang besar. Macam di Miri kan banyak company besar kan.
Sinyang puan kalau tak salah sebutan saya. Orang Miri lebih tahu nih, Sinyang apa lagi di Miri nih yang besar, company besar. Banyak kan? Syarikat minyak, Samling, ladang-ladang kelapa sawit yang besar. Orang punya staff tu kita tak bantu. Sebaliknya kita akan buat surat meminta pihak majikan dia sendiri yang tanggung. Okey, tapi kita consider lah kalau company-company kecil, itu contohnya macam pekerja-pekerja supermarket, yang kedai-kedai kecil, kilang-kilang, itu kita bantulah yang dalam kategori buruh. Itu kita boleh pertimbangkan puan. Okey, bagi pesara kerajaan, tiket penerbangan ditanggung oleh pesakit sendiri. Kemudian dia akan buat tuntutan lah kepada pihak JPA. Ataupun kalau dia state, pergi state lah di Kuching, Wisma Bapak apa ni? Malaysia kan puan? Okey, okey, ini yang saya dah sebut tadi juga. Untuk rawatan ni, luar negeri Sarawak, surat majikan, swasta lah. Semua borang-borang ni kita sediakan di unit kita. Kalau kategori ini dirujuk, kita pas borang je, minta mereka lengkapkan, dan mereka lah sendiri yang akan uruskan dengan pihak majikan lah. Okey, tapi ini sebenarnya untuk laporan biopsikososial khusus untuk pengurangan atau pengecualian charge rawatan ni puan. Bil-bil rawatan ni sekarang kita tak buat lah. Dia terus diuruskan oleh unit hasil. Kalau dulu ialah ini tak update lagi ni. Kalau dulu ialah puan, kita buat sekiranya bil itu melebih daripada RM200, kita boleh buat penilaian sosioekonomi. Tapi sekarang terus boleh direct ke unit hasil lah. RM200 ni boleh kan? Orang B40 pun boleh mampu kan puan? BPN baru je terima hari itu. Okey. Okey, bantuan am segera makanan kepada waris. Ini pun puan kita sediakan di Hospital Miri. Tapi ramai pesakit tak tahu. Kadang-kadang kita punya pegawai perujuk pun ada yang kurang tahu lah kan. Sebab mereka daripada background lain. Jadi bila mereka datang ke hospital, mereka tak tahu kemudahan ni ada. Sebenarnya kita turut berikan, terutamanya pesakit-pesakit kita yang jauh lah. Macam saya sebut tadi daripada Long-Long. You bayangkan mereka tu, seorang patient kena dibawa oleh berapa orang ahli keluarga. You bayangkan. And then mereka tak ada tempat tinggal. So tinggal di rumah tumpangan sementara hospital lah. Itu pun kita limited. Kalau dah penuh, tak cukup juga, macam mana kita bantu tu. Daripada kita punya pesakit-pesakit penan daripada hulu-hulu datang satu family, so duit macam mana tu nak makan. Yang kita tanggung di hospital hanyalah pesakit untuk makan kan dibuat, tapi ahli keluarga siapa yang nak bagi. So di sini pun kita boleh bantu puan untuk bantuan makanan dia. Okey, lain-lain keperluan pesakit, lampin, pakai buang, susu khas. Susu khas ni pun mahal. Selalunya kalau susu khas ni memang kita gunakan dana daripada fund daripada agensi lain lah, macam Magna, TBP, sebab memang dia mahal. Sebut stin je tu dah kalau berapa 80 gram tu kan puan, dah 90 lebih kalau tak silap. Susu Ensure tu contohnya memang cukup mahal lah. Okey, lampin pakai buang kita turut pertimbangkan kepada pesakit-pesakit yang dirujuk yang memerlukannya. Okey, bantuan peralatan perubatan. Untuk bantuan peralatan perubatan ni puan, keseluruhan lah yang dipohon oleh kita punya disiplin yang berkaitan terutamanya daripada surgical dan ortopedik. Memang memakan kos yang tinggi lah puan-puan. Namun jika sekiranya melebihi 400, kos itu kan, kos alat perubatan tu sekiranya melebihi jumlah 400, kita terpaksa memerlukan sebut harga lah untuk peralatan tersebut. Manakala untuk permohonan kursi roda perlu ada sokongan dan cadangan daripada kita punya pakar rehab. Sebab itulah kalau di dalam perkhidmatan kita ni, contohnya pesakit kemalangan, contoh masuk surgical, and then jabatan pembedahan yang refer untuk bantuan alat macam kursi roda atau ribet mattress contohnya. So kita terpaksa minta pihak perujuk buat rujukan semula, bukan melalui pihak
surgical sebab dia mengikut disiplin kan puan. So kita terpaksa minta pihak rehab lah yang buat rujukan. Mesti sesuai dengan disiplin yang merujuk tu. Bukan semua disiplin boleh merujuk, walaupun alat tu berbeza. Kena ikut disiplin masing-masing lah alat tu. Okey, antara keperluan agensi lain yang selalunya terlibat dalam proses ini tuan-tuan ialah tabung bantuan perubatan under Kementerian Kesihatan dan makna under badan bukan kerajaan lah yang berpusat di Kuala Lumpur ya. Okey. Bantuan rawatan perubatan dialisis selalunya ini jarang sangat kita buat di Hospital Miri sebab ini selalunya akan melibatkan pihak pesakit sendiri yang dah ada kemudahan tu. Selalunya pesakit-pesakit dialisis ni mereka dah ada kemudahan penerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan. Majoriti yang kami lihat lah. So automatically bila dah ada kemudahan tu, rawatan dialisis ni boleh percuma. Boleh percuma sama ada di pusat dialisis swasta ataupun kerajaan. Okey, begitu juga pesara dan pejabat awam ya. Okey, berikut puan-puan adalah agensi yang akan memberikan bantuan kepada pesakit-pesakit lah selepas menerima rujukan daripada pihak kita. Tabung bantuan perubatan ni sangat aktif under Kementerian Kesihatan. Majlis Kanser Nasional pun sangat aktif. Ini under NGO tapi dia bantu seluruh Malaysia. Kes-kes pembedahan tu, bayangkan puluh-puluh ribu juga ni kos dia. Dia bagi bantuan keuangan, bantuan alat, bantuan waran perjalanan udara, macam-macam lagi dia bantu. Bantuan geran pelancaran, contohnya untuk pesakit-pesakit kronik, untuk membuat perniagaan contohnya pun dia pertimbangkan. So bagi anak-anak pesakit kanser yang melanjutkan pelajaran atau pesakit kanser yang menyambung pelajaran, dia akan bantu, dia akan bagi beasiswa untuk makna ni. Okey, yang lain saya tak sentuh. Tabung kebajikan perubatan ini di bawah pengendalian kita. Ini on the spot kita boleh bagi puan untuk yang kemudahan ni ya. Okey, JKM ni selalunya kita memang sangat bekerjasama rapat dengan pihak JKM lah, terutamanya dalam pengendalian kes-kes bantuan terapi sokongan seperti kes-kes keganasan rumah tangga, keganasan seksual, penderaan, pengabaian, ibu-ibu tanpa nikah, sangat banyaklah di Miri. Okey. IKASI, yang terakhir yang saya nak sentuh, Buddhist Suci Foundation ni di Miri sangat aktif. Waktu saya di Sabah dulu pun NGO ni lah sangat aktif. Dia boleh bagi allowance setiap bulan tau puan, dan dia boleh makan setiap hari, belanja makan, dan dia boleh sewa sebuah rumah untuk pesakit. Bayangkan sekarang kan kita punya agensi pemberi bantuan ni semakin bertambah kan. Macam kalau you alert kan, sekarang kita ada yang terbaru, My Salam dan PKB40. Pernah dengar tak? Itu pun jangan tak tahu. Mana tahu ada ahli keluarga kan. Semua percuma. Semua kerajaan bagi secara percuma puan. Cuma perlu tinggal lagi buat medical check up di luar. Itu pun percuma. You bagi je IC dekat private clinic tu, mana-mana tempat lah, Haizam kah, Aisyah kah, you bagi je IC, you bagi tahu pihak mereka, saya nak buat medical check up untuk PKB40. Automatik bila mereka cek dalam sistem, so nama pesakit tu memang layak, mereka akan buat medical check up. Semua percuma puan. Baik sangat kan kerajaan kita. Okey, kalau ada soalan boleh soalan. Okey, bantuan terapi sokongan, ulangan ya. Terapi sokongan merupakan perkhidmatan yang diberikan kepada para pesakit yang menghadapi masalah sosial, emosi dan psikologi ya. Metod yang dipraktikan adalah kaunseling, runding cara ya. Biasanya dijalankan dalam 30 minit ke 45 minit lah, tapi tidak juga, kadang-kadang boleh lebih, bergantung dengan sesuatu kes tu lah. Kalau kes yang berat, bahkan boleh lebih daripada sehari puan. Kita terpaksa buat temu janji lagi kan.
Okey, setiap pesakit yang akan menerima setiap pesakit yang dirujuk akan menerima sekurang-kurangnya satu sesi kaunseling lah. Dan dalam hal ini kan kita memang bekerjasama rapat dengan pihak JKM, pihak kaunselor di hospital kita, ataupun pihak kaunselor di agensi-agensi di mana pesakit itu bekerja, ya. Okey, saya teruskan. Ini yang saya sebut tadi, kes-kes ibu-ibu tanpa nikah di Miri sangat banyak. Kan, tahulah kita punya ini bagi pihak kami, puan, kita no comment, sebab ini melibatkan adat dan budaya juga kan. Kadang-kadang mereka dah kahwin di kampung, kira dah okey lah kan, walaupun tanpa sijil, tanpa hitam putih, so dikira dah okey dah kan. Tapi apabila sampai kepada kita di hospital tanpa dokumen benda tu, memang dia akan dirujuk dengan pihak kami. Bila sampai kepada pihak kita, apa yang kita lihat adalah dari segi keselamatan dan jagaan dan pelindungan seterusnya selepas discharge lah, untuk pesakit-pesakit yang melebihi 18 tahun. Tetapi untuk pesakit-pesakit yang di bawah 18 tahun tu, itu kita tertakluk kepada Akta Kanak-kanak 2001 lah. Kita kena, semua kes akan dirujuk pergi pejabat kebajikan, pegawai pelindung. Okey. Okey. Inilah contoh-contoh, puan. Kita juga buat home visit tau. Macam disiplin lain juga, tapi kekangan tu sangat tinggi, puan. Kita akui masa tak mengizinkan. Sekarang pun berlambak kes. Banyak kes rujukan. Terpaksa kita kita lihat mengikut kes itulah, urgent kata urgent. Okey, inilah kes-kes. Sebenarnya jangan tak tahu, puan, masih ada golongan miskin di sekeliling kita ni. Jangan tak tahu. Jangan lihat pada pakaian yang kemas kita terus judge ini mampu. Sebenarnya tidak. Sebenarnya penjawat awam sendiri pun dia kena prihatin juga tahu. Penjawat awam sendiri yang berada kerja tetap pun tak semestinya mampu. Ya, di luar memang you tak nampak. You cakap dia pakai kereta, bila you check dia punya background, dia punya perbelanjaan sebulan di situ, you akan tengah-tengah tengok. So mereka pun golongan yang layak sebenarnya. Okey, simpati jugalah. Kalau you dalam profession saya kan memang you menangis nih. Tengok kes-kes pesakit miskin yang kita tak terfikir pun benda tu rupanya ada. Okey. Hanya ini saja gambar yang saya mampu tunjukkan lah. Ada yang kau tahulah, macam Sabah juga, banyak kampung-kampung jauh di pedalaman tak ada bekalan kemudahan asas, elektrik, kena melalui denai nak sampai ke sana. Inilah salah satu contohnya, puan. Kan kalau kita fikir tak ada dah. Zaman saya dulu lah, zaman saya dulu sekolah, puan, ini masih ada nih. Tapi selepas tu sekarang berapa dah usia, tak ada lagi. Tapi sebenarnya masih ada, puan. Jangan tak tahu. So sebenarnya tanggungjawab kebajikan ni adalah tanggungjawab kita bersama tau. Bukan terletak sepenuhnya di pihak kami. So pentingnya penglibatan komuniti. Ini sangat penting. Hari itu saya pernah buat visit ke kampung, puan. You bayangkanlah, saya ditanya oleh ketua kaum tu, dia cakap, pegawai kebajikan ada buat beginikah? Kenapa dulu tak ada? Bayangkan tu, betapa rendahnya kita punya kefahaman mengenai peranan dalam komuniti itu. Sebenarnya kebajikan ni, macam saya cakap tadi, ini bukan tanggungjawab pihak Jabatan Kebajikan semata-mata, bukan tanggungjawab pihak kami semata-mata di hospital. Ini tanggungjawab kita semua ni, komuniti ni, dalam kawasan Miri ni. Okey, so inilah. Sekian, terima kasih.